ke otak melalui saraf kita, dan otak akan mentafsirkan bahu yang kita kesan tadi. Maka digerak balas lah. Biasanya gerak balas ni oleh mulut lah, perbuatan, okey, dan sebagainya. Okey, seterusnya kita lihat kepada deria rasa. Deria rasa, organ dia ialah lidah. Okey, kalau kita tengok okey di sini ya. Kita tengok organ lidah. Okey. Kalau pada lidah kita terdapat terdapat 4 rasa. 4 bahagian rasa, dan masuk satu lagi iaitu umami, jadi 5. Okey. Yang mana kalau kita tengok jenis-jenis tuna rasa tu, rasa manis ada di bahagian bawah. Okey, ada di bahagian bawah. Sebab tu kalau biasanya orang merasa tu, orang tak kalau manis orang tak di depan lidah lah. Okey, ini bahagian manis. Sementara masin dia ada di sebelah manis, bahagian bawah itu rasa masin. Masam dia naik atas sikit. Bahagian atas ni masam. Okey, dua belah masam. Masin pun ada dua belah. Dan di tengah belakang tengah itu adalah pahit. Sebab tu lah kalau kita makan ubat, kita akan letak di bahagian tengah ni. Dan tak terasa pahitnya. Tapi apabila kita telan, dia melalui kawasan pahit, barulah kita akan rasa dia punya pahit ubat tu. Okey. Dan di tengah ni ada satu lagi, iaitu ia panggil umami. Umami ni adalah rasa yang nak kata manis, tak manis, masam, tak masam. Dia rasa yang semula jadi, yang tak ada yang pada yang lain tu. Ada 4 kan. Umami ni lain pada 4 tu, yang tu adalah umami. Okey. Rasa yang lain pada manis, masam, masin dan juga pahit. Okey, kalau tengok yang mula ni, iaitu yang mana kita tengok permukaan lidah terdapat bintik kecil dikenali sebagai papita. Kalau kamu jelirkan lidah kamu tu, kamu akan nampak bintik-bintik kecil pada lidah. Itu yang kita panggil dia sebagai papila. Yang mana permukaan papila ni dilapisi oleh beratus-ratus tunas rasa, iaitu reseptor lah. Tunas-tunas rasa tu ialah reseptor. Sebab tu kalau sekiranya kita makan benda yang panas, dia akan merosakkan reseptor kita. Kita rasa macam bila kita makan pula makanan, kita tak akan rasa apa sebab reseptor tu telah rosak sebab panas kan. Jadi dia akan merosakkan reseptor tu. Okey. Okey, reseptor rasa tadi saya dah beritahu kita ada 5, iaitu kita ada manis, masin, pahit, masam dan juga umami. Okey. Yang mana proses makan dikunyah, bahan kimia dalam makanan melarut dalam air liur tu. Air liur ni kita dah belajar tentang dua itu, dia juga mempunyai enzim saliva. Okey, enzim enzim amylase, yang mana dia boleh menukarkan kanji kepada glukosa. Okey. Bahan kimia terlarut akan masuk dalam tunas rasa melalui liang dan merangsang reseptor rasa untuk menghasilkan impuls saraf, maklumat yang berkaitan dengan makanan. Okey. Impuls saraf dihantar ke otak melalui saraf kranium, lalu ditafsirkan sebagai rasa masin, manis, masam, pahit, umami dan juga kombinasi rasa asas. Okey. Itu adalah untuk deria rasa. Okey. Yang mana kalau kalian tengok di sini, kombinasi antara deria rasa dan deria bau, iaitu yang tadi saya katalah, bila deria bau bermasalah, maka dia akan berkait dengan deria rasa. Okey, yang mana manusia boleh melazati makanan dengan lebih mudah dan cepat apabila dua deria ni bergabung. Okey, contoh, selain bahan kimia yang melarut dalam air, bahan kimia dalam makanan yang panas juga terserap dalam bentuk wap. Itu yang bila kita rasa bau makanan pun, kita rasa macam sedap je kan. Itu yang kata perkaitan antara deria rasa dan deria bau. Jadi sekiranya salah satu deria ni bermasalah, maka kita punya selera makan pun akan menjadi kurang. Okey. Dan akhir sekali untuk tajuk chapter 1.2 ni ialah kulit. Okey. Yang mana kulit ni merupakan organ deria yang paling besar dalam badan manusia, kan?
Kulit kita ni satu badan manusia lah. Daripada kepala sampai ke kaki semua kulit. Kan lapisan luar tu. Yang mana lapisan kulit ni kita terbahagi kepada 3. Okey, ada 3, iaitu kita ada lapisan epidermis. Epidermis ni adalah lapisan ni yang paling atas ni. Yang paling atas ni dipanggil lapisan epidermis. Okey, iaitu lapisan yang paling luar, melindungi permukaan luar badan. Kemudian yang kedua ialah lapisan dermis. Dermis daripada epidermis ni sampai ke sini. Tengah-tengah ni ialah epidermis. Iaitu lapisan dalam yang melindungi salur darah, kelenjar peluh dan juga reseptor. Okey. Dekat epidermis pun ada reseptor juga. Dekat dermis pun ada reseptor. Satu lagi yang bawah-bawah ni yang bulat-bulat, yang ni ialah lapisan lemak. Lapisan lemak ni biasanya dia berfungsi untuk sebagai penebat haba. Okey. Dalam kulit ni kita ada 5 reseptor. Okey, kulit ni untuk deria sentuhan. Okey, dalam organ kulit kita ada 5 reseptor, iaitu kita ada reseptor kesakitan, reseptor haba. Ni reseptor haba lah, bukan kepanasan ni, ingat lama. Okey, reseptor haba, reseptor tekanan, reseptor sejuk dan reseptor sentuhan. Okey, baiklah. Reseptor tekanan biasanya, kalau gambar rajah ni mungkin ada silap sikit. Reseptor tekanan biasanya dia akan duduk di bahagian lapisan lemak. Okey, biasanya duduk di bahagian lapisan lemak. Dan reseptor sentuhan, reseptor sentuhan biasanya dia duduk di dekat-dekat. Biasanya dia duduk dekat-dekat dengan lapisan epidermis. Okey, untuk sentuhan. Kalau haba, dia untuk mengesan rangsangan panas. Reseptor ni haba sebenarnya. Dia akan mengesan kepanasan. Sementara reseptor sentuhan, dia mengesan rangsangan sentuh lah. Maksudnya yang sentuhan ialah rangsangan dia adalah sentuh. Sentuhan kita sentuh, tak kira lah sentuh apapun, yang reseptor ni yang akan mengesan sentuhan tersebut. Sementara kita ada reseptor sejuk. Okey, reseptor sejuk dia untuk mengesan benda-benda yang sejuk, rangsangan sejuk. Okey, kalau awak tengok, kalau reseptor sejuk ni dengan reseptor haba ni, dia hampir sama ya, lebih kurang. Cuma kalau dalam buku teks pun dia gambar dia lebih kurang, tapi ada setengah buku kita boleh bezakan dia dari segi bentuk reseptor. Okey, kalau reseptor sejuk ni dia lebih bentuk bulat. Kalau yang ni dia lebih bentuk dia ada macam pokok-pokok sikit. Itu reseptor haba. Okey, kemudian kita ada reseptor kesakitan. Okey, yang mana reseptor sakit ni biasanya dia duduk di bahagian dermis, bahagian lapisan dermis, lapisan epidermis, iaitu bahagian yang paling atas. Okey, iaitu dia untuk mengesan kesakitan yang akan dirasai oleh badan kita lah. Okey, jadi ada 5 reseptor pada organ kulit. Okey, yang ni ialah reseptor yang tadi yang saya beritahu, ada 5 reseptor dan 5 rangsangan dia. Okey, sejuk panas. Okey, dan yang seterusnya, kepekaan kulit bergantung kepada 2. Yang pertama, ketebalan epidermis. Semakin nipis epidermis, semakin peka kulit terhadap rangsangan. Okey. Dan yang kedua ialah bilangan reseptor yang hadir. Semakin banyak reseptor, semakin peka bahagian tersebut. Okey. Yang di bawah ni, 2 kotak di bawah ni, merah dan hitam ni. Yang merah ni ialah yang peka, iaitu bahagian-bahagian yang mempunyai sama ada reseptor banyak ataupun dia punya lapisan epidermis dia nipis. Yang merah ni macam bibir, ujung jari ni banyak reseptor. Macam bibir ni dia bahagian yang nipis. Belakang telinga pun sama juga, iaitu bahagian yang nipis. Ketiak ni dia ada reseptor yang banyak. Belakang leher dan kelopak mata, ini adalah bahagian-bahagian yang peka. Okey, sementara yang hitam ni nanti adalah bahagian yang kurang peka, iaitu siku, lutut, tapak tangan, punggung dan tapak kaki.
Biasanya bahagian-bahagian ni semuanya ialah mempunyai bahagian kulit yang tebal. Sebab tu kalau awak tengok, kalau orang nak memberi suntikan pun, dia akan suntik dekat bahu ataupun dekat punggung. Okey, sebab bahagian ni kawasan yang tebal, lapisan epidermis dia tebal. Jadi dia tak rasa sakit. Okey, ataupun macam kita ada ada setengah orang dia test susu. Dia letak di atas tangan, di belakang tangan dia kan. Itu sama juga, dia mempunyai lapisan epidermis yang nipis, bukan tebal, nipis. Okey. Jadi ini adalah bahagian-bahagian yang kurang peka terhadap rangsangan kulit lah. Okey. Saya rasa itu saja. Kita akan jumpa untuk next. Okey. Sekian, terima kasih.